Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal pengurusi, ahli-ahli jawatan kuasa, tuan-tuan, puan-puan sidang jamaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah terdapat bertemu lagi dalam kesempatan ini tuan-tuan, dan insya-Allah menyambung kembali daripada bab-bab khilaf, masih membicarakan bab kenduri tahlil dan majlis tahlil. Baik. Jamuan makan. Bab jamuan makan selepas daripada majlis tadi. Majlis tahlil, kenduri, baca doa untuk si mati ataupun doa selamat dan sebagainya. Dalam perkara memberikan jamuan ini yang biasa dilakukan ketika ada orang yang meninggal dunia, hukumnya adalah harus, sebab harus jenazah tu dah tak ada dekat rumah. Kalau masih ada jenazah tu tak boleh. Kan buat tahlil ni bila jenazah dah bawa dah ke bumi, dah selesai. Biasanya malam. Jadi malam tu kita buat tahlil. Boleh ke tak boleh? Tak ada masalah, tahlil dah selesai. Makan pula jamuan ni. Termasuk perkara kata ulama, majoriti ulama menyatakan bahawa memberi jamuan itu termasuk ibadah yang terpuji dan amat dianjurkan. Ini termasuk daripada bab sedekah yang dianjurkan oleh Islam dan diberikan pahala orang yang, dan pahalanya pula dihadiahkan kepada si mati. Perkara memberikan jamuan makan ini, yakni bersedekah dengan memberikan orang makan setelah orang yang telah kepada orang yang telah bertahlil tadi dan berzikir tadi, dengan niat pahalanya itu sampai kepada si mati, menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Tak jadi masalah. Al-adah muttaridatun tanzilu manzilatal hukmi. Adat budaya yang sudah menjadi tradisi dalam masyarakat menempati tempat hukum. Ada yang menyatakan dalam kaedah hukum al-adah muhakkamah. Adat itu boleh menjadi hukum, boleh diambil kira sebagai hukum. Apa dia tuan-tuan? Contoh, al-adah muhakkamah. Kita pergi duduk kedai mamak ke, kedai kopi ke, yang dibayar berapa lama kita duduk ke, atau berapa banyak yang kita makan dan minum. Adatnya berapa banyak yang kita makan dan minum, kan? Dia tak kira berapa lama. Itu yang berlaku, kan? Kecuali ada peraturan lain. Itu contoh lah. Satu contoh. Itu al-adah muhakkamah. Kebiasaan dia memang begitu. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair, qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man la ta'rif. Daripada Abdullah bin Amr, sesungguhnya ada seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang paling baik, apakah amalan yang baik dalam Islam? Yang baik dalam Islam itu apa? Maka kata Nabi, kamu memberi makan kepada orang, dan kamu memberi makan, dan kamu memberi salam kepada orang yang kamu kenal dan tidak kamu kenal. Itu Islam yang baik. Dalam hadis yang lain, an Amru ibni
an Amr bin Abasah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqult ya Rasulullah mal Islam qala tibul kalam wa it'amut ta'am. Ya, daripada Amr bin Abasah, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, apakah Islam? Maka Nabi berkata, perkataan yang baik dan memberi makanan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, tuan ya, dua hadis dah. Nabi suruh beri orang makan. Hadis yang pertama tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis yang lain, harajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala qabri yusi al-hafir awsi' min kibali rijlaihi wa awsi' min kibali ra'sih falamma raja'a istiqbalah da'i imra'atin faja'a waji'a bit-ta'am fawada'a yadahu summa wada'a qawm fa'akalu fanazara aba'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaluku luqmatan min famih summa qala la ajidu lahma syatin ukhidhat bighairi idhni ahliha فأرسلت المرأة قالت يا رسول الله إني أرسلت إلى بقيع يشتري لي شاة فلم أجد فأرسلت إلى جار لي فقد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعميه الأثار. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengkebumikan jenazah. Lalu aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas kubur sedang memberikan pesan kepada orang yang menggali kubur tadi, luaskan dari arah kedua kakinya dan luaskan dari bahagian kepalanya. Setelah selesai urusan pengkebumian, seorang wakil utusan perempuan menjemput Nabi SAW datang ke rumah. Maka Nabi pun datang dan baginda SAW dihidangkan makanan. Maka baginda meletakkan tangannya, kemudian orang ramai pun ikut, lalu mereka makan. Pada ketika itu bapa-bapa kami melihat Nabi SAW meletakkan satu suapan ke mulut baginda. Kemudian baginda bersabda, tidaklah aku dapati daging kambing ini, lalu berkata, melainkan ia diambil dengan tiada izin tuannya. Maka datanglah perempuan tersebut kepada aku, tetapi dia, orang yang disuruhnya, tidak mendapatinya. Bukan, ya Rasulullah. Maka datanglah perempuan tersebut lalu berkata, ya Rasulullah, aku menyuruh seseorang ke Baqi' untuk membeli kambing kepada aku, tetapi dia, orang yang disuruhnya, tidak mendapatinya. Lalu aku menyuruh dia pergi ke rumah jiranku membeli kambing yang telah dibelinya, tapi jirannya itu tak ada. Aku menyuruh dia pergi kepada isteri tuan kambing, dan isterinya pun mengirimkan kambing itu kepada aku. Pada ketika itu bersabdalah Rasulullah, berilah makanan ini kepada para tawanan. Apa hadis yang panjang ni tuan-tuan? Lepas Nabi kebumikan jenazah, orang jemput Nabi makan. Nabi tak makan ni sebab kambing tu belum dibayar. Ceritanya bukan cerita kambing tu bukan dibayar. Ceritanya Nabi dijemput datang makan. Dan Nabi dah makan, dah ambil nak masuk suap, Nabi dapati kambing ni belum dibayar harga. Itu bukan soal ni, cerita orang jemput Nabi makan selepas pengkebumian jenazah. Itu ceritanya. Bukan cerita kambing tu tak dibayar, tu cerita lain. Faham tuan-tuan? Jadi Nabi dah nak makan.
Jadi ceritanya bolehnya apa dia? Buat makan, ya, berjamu orang makan, lepas jenazah diselesaikan. Okey, tuan-tuan, perempuan ni. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi apa yang masalahnya kita nak buat kenduri? Kan? Yang nak datang, tak nak makan sudah. Oh, tahlil haram, bid'ah. Makan juga, sepak betul. Faham tuan-tuan? Yang kata tak boleh, jangan makan. Boleh tuan-tuan? Ya? Yang tak boleh, jangan makan. Dia kata tak boleh. Betul? Lepas ni apa tuan-tuan? Bulan depan cuti Maulidur Rasul. Yang kata sambut Maulidur Rasul tu bid'ah, jangan cuti, pergi kerja. Betul? Dah kata bid'ah, apa cuti, pergilah kerja. Kan? Ni masalahnya orang kita ni, bid'ah. Cuti juga. Tahlil haram, makan juga. Macam tuan-tuan, mengaji kitab ni. Baik tuan-tuan, okey, selesai masalah tu. Nabi sendiri pergi, orang jemput Nabi selepas balik kubur, datang rumah dia. Nabi pun datang makan. Cuma Nabi tak makan sebab kambing tu belum dibayar. Dia cari tuan punya kambing tu, tak ada. Okey. Boleh memberi makanan. Kata ulama, membolehkan memberi makanan kepada orang yang memberikan takziah selepas mati berdasarkan hadis. An Amr bin Abasah qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah mal Islam qala tibul kalam wa it'amut ta'am. Daripada Amr bin Abasah, hadis yang tadi, aku datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, apakah Islam? Maka kata Nabi, perkataan yang baik dan memberi makanan. Itu ciri-ciri Islam. Bagi orang makan dan mulutnya baik. Orang Islam ni bukan suka caci maki orang, bukan suka ngutuk orang, bukan caci maki orang. Apa dia? Tahu mulut ni tu yang banyak manusia masuk neraka. Mulut lah yang paling banyak masuk neraka. Hari ni kalau tak mulut cakap, tangan dia menulis. Dan tanya soalan macam-macam lah, tanya kan, mengutuk orang, perli orang, sindir orang. Lagi tuan-tuan, masya-Allah, tak ada kerja lain. Tulis banyak-banyak, rajin betul. Dia tulis panjang-panjang kan, masya-Allah, berapa jam dia tulis. Baik, hari satu lagi. An Abdullah bin radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabi ayyul islamu khair qala tut'imu at-ta'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man la ta'rif. Daripada Abdullah bin Amr, sesungguhnya ada seorang lelaki bertanya kepada Nabi, hadis yang kita dah baca tadi, apakah yang baik dalam Islam? Nabi kata, beri orang makan dan beri salam. Ini satu lagi. Tadi mulutnya baik, kemudian bagi orang makan. Satu lagi, bagi salam ke orang. Kita kenal ataupun tak kenal, tapi yang kita yakin dia tu Islam lah. Tuan-tuan, kalau kat Malaysia ni dah pakai kopiah, pakai songkok, insya-Allah Islam lah. Tuan-tuan, tak tahulah kalau dia tu agama lain, betul tuan-tuan. Tapi kalau dah pakai jubah kuning urin, tuan-tuan berbelit, kepala botak, bagi salam, tu bengong namanya. Faham kan? Dah confirm dia bukan Islam, dan memang kita kenal dia bukan Islam, tak perlu bagi salam. Yang penting kita tahu dia tu Islam, elok kita bagi salam. Itu adab dalam Islam. Nabi SAW adalah orang yang bagi salam dulu kepada orang tatkala Nabi jumpa. Itu tingginya darjat, bukan yang jawab salam, yang bagi salam. Sebab apa? Sifat Nabi. Nabi dulu bagi salam. Bukan tunggu orang bagi salam. Kita tunggu orang bagi salam, baru nak
jawab salam. Kan? Kita dulu bagi. Ya, kita dulu. Siapa-siapa kita jumpa, kita dulu bagi salam. Baik. Dalam hadis yang lain daripada hadis daripada Al-Ahnaf bin Qais. Siapa dia Ahnaf ni? Ya, Ahnaf bin Qais. Ya, baca sikit cerita dia tuan-tuan. Ahnaf bin Qais ini pemimpin Bani Tamim. Nama asalnya Dhahak, tapi orang ramai memanggilnya Ahnaf. Ahnaf lah, tempang. Kakinya tempang hingga akhirnya panggilan itu lekat kepadanya. Sebelum kewafatan Rasulullah, baginda mengutuskan beberapa orang sahabat menemui kaum Ahnaf bin Qais, mengajak mereka masuk Islam. Ahnaf ketika itu masih terlalu muda, berkata, "Wahai kaum, kenapa kamu teragak-agak? Sekejap ke depan, sekejap ke belakang. Utusan yang datang kepada kamu ini utusan yang baik. Mereka mengajak kamu mengamalkan akhlak yang baik dan melarang kamu yang tidak baik. Demi Allah, semua yang dikatakan oleh mereka itu adalah baik. Terimalah seruan ini supaya kamu beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat." Apabila mendengar kata-kata itu, kaum mereka dengan mudah menerima Islam, termasuklah beliau sendiri. Masih terlalu muda, tapi petah cakap. Dia ajak kaum dia masuk Islam. Habis semua kaum dia masuk Islam. Seorang yang sangat lemah lembut. Ahnaf ni orangnya sangat lemah lembut. Ketika ditanya orang daripada siapa, dari siapa dia belajar berlemah lembut ini, maka beliau menjawab dengan Qais bin Asim. Jadi pada satu hari ketika Qais sedang berehat-rehat, masuklah hambanya membawa kepadanya daging panggang dengan besi-besi panggang yang masih panas. Belum sempat diletakkan depan Qais, besi tadi itu jatuh tertimpa anak Qais. Dia angkat besi yang ada daging panggang ni, terjatuh kena anak dia. Anak tu menjerit-jerit kesakitan dan meninggal dunia. Jadi Qais ini dengan tenang melihat kejadian yang menyayat hati itu dan berkata kepada hambanya yang ketakutan. Hamba dia ketakutan, mesti mati punya ni, kena pancung. Anak tuan dia mati terhempap daging yang panas tadi. Jadi Qais dengan tenang melihat hambanya tadi, "Aku bukan saja tidak marah kepada kamu, tetapi mulai hari ini aku merdekakan kamu." Masya Allah, baiknya tuan dia. Aku tak marah kat kamu, biarpun anak dia mati. Jadi Qais bin Asim ni siapa? Barangkali bapak dia. Sebab nama dia Ahnaf bin Qais. Jatuh daging dengan besi panas, mati budak. Tuan dia tak marah, lalu dimerdekakan. Masya Allah. Bukan Qais ini tak sayang pada anak dia, tapi beliau mengetahui itulah sudah ditentukan oleh Allah dan ujian kesabaran daripada Allah atas hambanya. Inilah dia mukmin sejati, menerima ketentuan Allah dengan sabar. Kerana apa dia? Sabar ini menghapuskan dosa dan mengangkat darjat. Ini cerita Qais. Kenapa dia berlemah lembut, tenang? Sebab dia tengok bapak dia begitu. Kan? Boleh tuan-tuan, bapak Ahnaf ni besi panas tu jatuh atas anak dia, mati pula tu. La ilaha illallah. Tapi dia relax, dia tenang. Hamba tu tak dipukul pun, dia merdekakan pula. Ya Allah. Apa kata Ahnaf? Ni cerita dia. Ahnaf ni dia meriwayatkan hadis. Hina tu'ina Umaru amara Suhaiban ay yusalliya bin nas salatan wa amara bi ay yaj'ala lin nasi ta'aman. Kata Ahnaf, ketika Sayyidina Umar ditikam, dia mengarahkan Suhaib agar mengimamkan orang ramai dalam solat
sebanyak 3 kali dan mengarahkan agar disediakan makanan kepada orang ramai. Masya Allah. Sayyidina Umar ni, waktu dia nak pergi solat subuh, ada seorang Parsi yang menyamar, nama dia Fairuz. Dia menyamar jadi Islam, nama dia Abu Lu'lu'. Abu Lu'lu'. Bila Sayyidina Umar nak masuk ke masjid, dia ditikam. Terburai perutnya. Terburai perut dia. Lalu dia dibalut, dibawa balik ke rumah, dibalut, dia pengsan. Bila Sayyidina Umar sedar je. Dia tanya yang kat keliling dia tu, kamu dah semayang? Dia tak sedar perut dia tu luka. Tu mula-mula dia tanya, kamu dah semayang? Siapa jadi imam? Masya Allah, tuan-tuan. Padahal perut terburai. Kan? Kita kalau dah terburai perut, tuan-tuan, tak sedar, kan? Tak tanya dah sembayang tak sembayang. Tapi setelah orang kita kan accident kereta, masuk hospital, pengsan, sedar-sedar apa dia tanya? Kereta macam mana? Okey. Dia mesti akan tanya kereta macam mana? Teruk tak? Bengkel mana kau hantar? Kan? Itu mula-mula dia tanya. Dia tak tahu dia tu berbalut sana, berbalut sini. Kan? Dia mula-mula dia tanya kereta macam mana. Baik. Sebagaimana yang disebut oleh Imam Ibnu Hajar, antara tujuan jamuan dibuat adalah ikramud dhaif, menghormati tetamu, bersabar menghadapi musibah, dan tidak menampakkan rasa susah dan gelisah pada orang lain. Semuanya termasuk dalam ibadah taat yang diradai oleh Allah. Itu dia. Fal yukrim jarah, maka muliakanlah tetamunya. Jadi suruh bagi orang makan. 3 hari itu dia kena tikam, barulah Sayyidina Umar meninggal. Abu Lu'lu' ini, orang Parsi itu Abu Lu'lu'. Jadi dia pun mati, dihukum, tuan-tuan ya. Yang peliknya, kepada orang Syiah, mereka selalu ziarah ke makam Abu Lu'lu' dan menganggapnya apa dia? Orang yang mempunyai jasa besar dalam Islam. Apa doa dia kalau dia datang ke kubur Abu Lu'lu', orang Syiah, tuan-tuan, supaya mereka dikumpulkan bersama dengan Abu Lu'lu'. Eloklah dikumpulkan bersama Abu Lu'lu' dalam neraka. Tu orang Syiah, tuan-tuan amat menghormati Abu Lu'lu'. Masya Allah. Baik. Tadi hadis yang sama tadi, hadis Nabi makan daging kambing tadi. Kemudian tuan-tuan berdasarkan hadis yang Nabi makan daging kambing tadi lepas balik kubur, kata Syekh Ibrahim Al-Halabi menyatakan bahawa keluarga si mati boleh menyediakan makanan dan memanggil orang lain untuk berkumpul di rumahnya. Baik tuan-tuan, hadis ini menunjukkan apa dia? Bolehnya menjemput orang untuk ke rumah selepas mayat dikebumikan. Harus. Baik. Hadis ini menunjukkan atas bolehnya ahli keluarga si mati menyediakan makanan dan menjemput orang lain untuk makan. Jika makanan itu diberikan kepada fakir miskin adalah baik, melainkan iaitu tidak boleh berbuat demikian jika salah seorang daripada ahli waris atau yang masih kecil, maka tidak boleh diambil daripada harta si mati. Faham tuan-tuan jangan ambil daripada harta si mati kecuali ahli waris semua setuju. Kalau nak buat makan itu, buat daripada bukan harta si waris, daripada harta anak dia dan sebagainya. Sebab harta tu belum dibahagi-bahagikan. Apalagi kalau si mati itu ada anak kecil.
anak kecil itu tidak boleh memberikan persetujuan, kan? Jadi nak buat tahlil macam mana? Ambil harta lain. Harta siapa? Harta mak dia sendiri. Atau harta lain. Ada orang buatkan jamuan, ada orang sponsor dan sebagainya. Baik, keputusan Nabi SAW menyuruh agar diberikan makanan kepada tawanan bukanlah mengharamkan perbuatan makan tadi. Tapi Nabi tak makan tu sebab apa? Sebab daging itu belum dibayar. Daging itu belum dibayar. Dalam kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnul Qayyim, dia kata apa tu? Afdalu ma yuhda ilal mayyit al-itqu was-sadaqatu was-istighfaru lahu wa du'a'u lahu wal hajju anhu wa ammal qira'atul Qur'an wa ihda'uha lahu tatawwu'an bighairi ujratin fahadha yasilu ilaihi kama yasilu thawabus sawmi wal hajj. Kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, dia kata apa? Sebaik-baik amal yang dihadiahkan kepada si mati adalah memerdekakan hamba. Hamba dah tak ada lah, kan? Sedekah dan bermohon istighfar ke atasnya, minta ampun. Itu yang kita minta ampun, tuan-tuan, dalam majlis tahlil tu, kan? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa nakihi minal khataya kama yunaku thawbu abyadu minad danas. Minta ampun, diluaskan kuburnya, dibersihkan dosanya. Dia minta ampun. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibn Qayyim, mendoakan atasnya dan menunaikan hajinya, kalau tak pergi haji lah. Adapun membaca Al-Quran, adapun membaca Al-Quran dan menghadiahkan pahalanya kepada si mati dengan ikhlas, dengan tidak ada apa-apa upah, maka amalan itu sampai pahalanya seperti mana sampainya pahala puasa dan haji. Masalah sampai pahala. Dan kata Syekh Nawawi Banten dan Syekh Ismail, bersedekah untuk orang yang telah meninggal dunia adalah sunat, tetapi hal ini tidak diharuskan dikaitkan dengan hari-hari yang telah menjadi tradisi dalam masyarakat, dan acara tersebut dimaksudkan meratab si mati. Dia tak ada. Buatlah hari apa pun, kan? Bila pun nak buat. Tapi biasanya kita buat 7 hari, kan? Okey, baik. Maka dia kata apa? Dan memberi jamuan secara syarak, memberi apa yang pahalanya dihadiahkan kepada si mati adalah sunat. Walau bagaimanapun hendaklah perbuatan itu tidak terikat dengan waktu 7 hari atau lebih kurang, tidak terikat dengan setengah-setengah hari saja, seperti mana yang telah difatwakan oleh Sayyid Ahmad Dahlan. Dan Sayyid Ahmad Dahlan dia kata apa? Dan sesungguhnya telah menjadi adat orang ramai memberi jamuan demi kebaikan mayat 3 hari, 7 hari, 20, 40, 100. Selepas itu dibuat tiap-tiap tahun dipanggil haul dari tarikh kematian, yang merupakan adat kebiasaan sahaja. Tapi yang kalau nak buat 7 hari itu tak apa, 7 hari straight. Sebab mayat itu ditanya, kata Nabi, 7 hari. Jadi 7 hari itu kita bagi makan dengan niat pahalanya disampaikan untuk membantu si mati. Roh tadi. Dalam kitab Nihayatuz Zain, jadi dia kata, adapun tentang makanan yang berkumpul manusia atasnya pada malam dikebumikan mayat, yang dinamakan sebagai wahsyah, adalah makruh selama mana
adalah bukan daripada harta anak yatim. Bukan harta anak yatim tadi, kalau dia ada anak kecil. Ya, baik. Maka kalau itu jadi haram. Ya, inilah yang disebut dalam kitab Kashful Liham. Ya. Kashful Litham. Kashful Litham. Adapun tentang doa, Imam Nawawi berkata dalam kitab Al-Adhkar, telah ijma' ulama sesungguhnya doa memberikan manfaat kepada mereka dan sampai pahalanya. Bab doa sampai, bab makan kena tengok, jangan ambil harta anak yatim. Baik. Dalam okey. Kata Nabi SAW, ya, sabda Nabi SAW diriwayatkan, tidaklah, kata Nabi, tidaklah mayat di dalam kubur itu seperti orang yang tenggelam dengan pertolongan, iaitu yang minta pertolongan, iaitu seorang yang meminta pertolongan agar ditolong. Dia menunggu doa yang menyambungkan kepadanya daripada anaknya, saudaranya atau kawan-kawannya. Apabila doa itu bersambung sampai kepadanya dan ia lebih membahagiakan roh ini daripada dunia dan apa saja yang ada di dalamnya, dan sesungguhnya hadiah orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal dunia adalah doa dan istighfar. Orang yang mati dalam kubur ni macam orang tenggelam, selalu minta tolong, kata Nabi. Jadi apa pertolongan yang paling baik? Siapa yang nak tolong dia? Anaknya, saudara-saudaranya, lagi sahabat-sahabatnya. Itu adab kita, tuan-tuan. Anak bila bapa meninggal, mak meninggal, apa nak buat? Doa. Kata Nabi apa dia minta? Doa dan istighfar, tolong minta ampun. Kan? Rumah dapat, saham dapat, harta dapat, Fatihah satu pun tak sampai, doa sikit pun tak ada. La ilaha illallah. Inilah ruginya apabila kita tidak ajar kepada anak kita, waris kita. Kalau lepas mati ni, kau jangan tanam aku gitu je, kan? Dia ada adab, tuan-tuan. Buatlah, doalah sikit, ya, apa yang betul. Baik, ya. Dan kata Nabi, orang yang dalam alam barzah tu, kalau dapat doa daripada orang yang hidup tu, umpama apa, tuan-tuan? Umpama apa dia? Terlalu bahagia dia, seronok dia, lebih daripada dunia dan seluruh isinya. Masya-Allah. Nabi kata kalau orang tu dalam alam barzah tu dapat doa orang yang masih hidup, la ilaha illallah, lebih membahagiakan dia daripada dapat dunia dan seluruh isinya. Masya Allah. Itu sebab kita diajar ni, tuan-tuan, ya, untuk selalu apa, tuan-tuan? Kalau ada kematian, ya, kalau kita berkesempatan, duduklah dalam majlis tahlil tu, doakan dia. Mudah-mudahan besok kita mati ada orang nak doakan kita. Kalau kita ni tak pernah nak doakan orang, Allahu Akbar, besok mati tak ada siapa nak doakan kita, tuan-tuan. Anak pun belum tentu, semua sibuk, kan? Sibuk apa? Sibuk bagi harta, kan? Kadang-kadang anak beranak datang bila keduri tahlil ni, apa, tuan-tuan? Dah macam hari raya, kan? Bergerak, ketawa, ya, bolehlah jumpa saudara mara, kan? Tapi yang penting apa? Doa kepada si mati, tu yang paling penting. Dan jangan tanyalah nak makan apa. Kadang orang kita pun tanya, makan apa je malam ni? Bersekut mayat aja. Bersekut mayat dia pendek lah doa. Ke makin panjang doa bersekut mayat, kan? Malam ni biryani, cepat sikit, pendek doa. Biryani tunggu, kan, tuan-tuan, kan? Dan orang kita ni pandai, dia tunggu malam terakhir. Malam terakhir mesti hebatnya.
siap dapat kain pelekat, duit lagi, beras pun bawa, segala macam dia bawa. La ilaha illallah. Malam pertama, kedua tak berapa ada orang. Malam last penuh tuan-tuan. La ilaha illallah. Sampai 3-4 kampit beras buat balik. Masya-Allah. Baik. Dalam kitab, walau bagaimanapun adalah makruh, ya, makruh makan makanan di samping mayat jika mayat masih ada kat rumah. Makruh. Tak adanya orang nak makan masa mayat tak ada tu, tuan-tuan. Adab dia apa dia? Jiran tu sebelah siapkan makan. Dia panggil, okey, korang tengah susah, jangan sibuk pasal makan, datang rumah aku makan. Sarapan ada, makan tengah hari pun kau datang. Dia tengah susah hati kan, dia tak sempat nak masak lah, apalah. Jiran tu, tu fungsi jiran, makan rumah. Jiran yang sediakan makanan, ataupun jiran tu bawa makanan, bagi kepada yang tengah susah. Itu adab dia. Sebab dia orang ni sibuk dengan urusan jenazah. Annahu thanil ashar ay yaqula 'inda al-janazati annahu yunafil i'tibar biha wa huwa mandub. Larangan yang ke-12 yang disebut dalam kitab Risalah Asbab Al-Quwwah. Larangan dia apa? Makan di sisi jenazah, kerana perkara itu menghilangkan rasa mengambil pelajaran daripada mati, sedangkan mengambil pelajaran daripada mati itu sunat. Ya, bila ziarah orang mati ni apa tuan-tuan? Tentulah ingat mati kan. Dah ziarah orang mati. Ini ziarah orang mati dia ingat nak makan ni lapar. Tu adab dia. Tengok jenazah tu macam mana di diuruskan. Pergi hantar dia, solatkan, solatkan jenazah tu ikut sekali, pahala besar. Rajin-rajin. Bila ada kematian, kita ikut sekali. Besok kalau kita meninggal, tak ada siapa. Dah kita nak pergi kematian pun malas kan. Hantar pula iring dia jenazah tu ke kubur kan, tengok macam mana dia masukkan dalam lubang kubur. Lepas tu duduk situ, dengar talqin. Dengar talqin. Duduklah kan, dekat kubur tu diam-diam kan. Ini habis dibacanya. Ni kubur siapa ni? Mati dah orang tua ni. Dia ni jahat dulu, ya Allah. Tak payahlah dibaca tuan-tuan. Yang dah tu sudahlah. Tengok lagi sebelah, ini lagi jahat ni, penyamun besar. Mati juga. Tak payah tuan-tuan, tak payah tengok siapa yang mati kan. Daripada kita tengok baca nama dekat batu nisan tu, baik kita doakan kan. Dengar apa yang dibacakan oleh imam tu. Ustaz tu baca apa? Talqin. Itu lebih mengambil pelajaran. Baik. Kemudian dalam Kashfu Syubhah disebut wa yukrahul aklu fi suqi bima ra'a an-nasu wa fi at-tariq wa innal janazah wa aklu ta'amil mayyit. Dan dilarang, makruh makan di pasar yang dilihat orang. Makan, orang tengah lalu sibuk-sibuk dia makan. Lepas tu apa dia? Dan apa dia? Dilihat orang di jalan, dekat jalan, makan dekat jalan. Tapi kita makan tak ada dekat tengah jalan kan, kita makan tepi jalan. Betul? Ada orang makan tengah jalan tuan-tuan. Tu tak berapa betul orang kan, duduk bersila makan. Tak ada. Ya, orang makan tepi jalan. Sebab apa tuan-tuan? Jangan mengganggu jalan. Jalan jangan mengganggu laluan orang. Tu ada hukum dia tu. Mengganggu orang di jalanan. Kemudian apa lagi? Makan makanan mayat, makanan orang yang mati, makan dekat orang mati. Ketika menjawab persoalan kenduri arwah ini,
Syekh Muhammad Nuruddin Marbu' Al-Banjari Al-Makki berkata, sunnah Nabi itu tidak semestinya apa yang Nabi buat, tetapi juga apa yang Nabi sebutkan. Apa Nabi sebut? Afsus salam wa at'imut ta'am. Ya? Sebarkan salam dan bagi orang makan. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Cukuplah sekadar ini, tuan-tuan, ya. Ya, nanti kita sambung di kesempatan akan datang. Jadi apa yang kita dapat malam ni, tuan-tuan, elok dibuat makan, baca tahlil, kemudian diberikan makan. Cuma jangan ambil harta daripada harta anak yatim. Ya, tak kira lah berapa malam kita nak buat. Ya, kalau 7 malam, 7 malam lah. Ya, cumanya jangan diambil daripada harta anak yatim, dan sudah barang tentu dia tak dibuat bila, tuan-tuan? Bila ada mayat. Mayat dah tak ada lah baru dibuat, kan? Jangan makan-makan waktu ada mayat. Lepas mayat dikebumikan, macam Nabi tadi, orang jemput makan dulu, selepas mengkebumikan jenazah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghrina bil ilmi wa dhayna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi